Al-Fadhil Ustaz Fathul Bari. Tadi Ustaz Fathul Bari sebut kita je ni ulama ini kita jangan mengkritik secara terbuka, kerana kalau kita nak nasihat terus. Ini satu pandangan yang sering Ustaz Fathul Bari sebut daripada berbagai-bagai media tentang kita kena nasihat terus kepada pemimpin. Tapi saya ingin merujuk kepada satu artikel Ustaz Fathul Bari tulis di dalam Malaysia Kini yang mengkritik Menteri Besar Kelantan berhubung dengan beliau membawa jamaah ke Mekah untuk berdoa tentang royalti Kelantan, dan juga mengkritik tentang, juga menyebut tentang Kelantan tidak berhak tentang minyak itu dan royalti itu, dan menyebut tindakan Menteri Besar itu secara terang-terangan dalam penulisan. Dalam masa yang sama, selepas itu Ustaz Fathul Bari juga menyebut setengah pihak menyatakan Al-Fadhil Ustaz Fathul Bari ini hanya kata tak boleh kritik pemimpin bila pemimpin itu UMNO, tapi tidak apabila pemimpin itu PAS. Jadi kerana kontradik di antara artikel yang ditulis dan juga kenyataan-kenyataan media yang dibuat. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian, berkenaan dengan artikel yang saya tulis, saya kira terlepas apabila kerajaan di Kelantan mereka menghantar sekumpulan jemaah untuk satu projek solat hajat. Tentang artikel tersebut, saya tidak menyebut tentang minyak tidak berhak untuk Kelantan. Sama sekali saya tidak menyebut sedemikian rupa. Sebaliknya yang saya katakan di situ, pandangan berlaku di sana, pandangan daripada pihak kerajaan, pandangan sekian-sekian, pandangan daripada pihak PAS sekian-sekian. Cuma apa yang berlaku apabila tujuan salat hajat itu dinyatakan secara terbuka dan secara umum? Apa tujuan nak dilaksanakan salat hajat tersebut? Jadi saya memberi fokus kepada tujuan pelaksanaan salat hajat tersebut. Dan di penghujung artikel tersebut, saya sebenarnya menyeru kepada satu seruan agar kita semua bersatu padu sepatutnya dalam hal-hal yang seperti ini, agar kita semua bersangka baik dalam hal-hal yang seperti ini. Dan saya menyinggung tentang isu solat hajat, perbincangan solat hajat yang dibicarakan panjang, yang saya rasakan Tuan Moderator pun dah banyak bercakap tentang isu-isu yang berkaitan dengan solat hajat sekalipun, dari sudut hukumnya, dari sudut pelaksanaannya secara berjamaah, apatah lagi mengumpul wang untuk pergi secara berkelompok ke sana. Jadi itu yang saya tekankan sebenarnya dalam artikel tersebut. Dan mungkin rakyat boleh bersetuju dengan konten itu, tetapi pendekatan untuk mengkritik seorang pemimpin dalam artikel itu bukan masalah salah, memang betul, tapi ia berkontradik dengan pandangan-pandangan umum Ustaz Fathul, bahawasanya pemimpin tidak dikritik secara terbuka. Okey, asal apabila kita menyebut tentang pemimpin yang tidak dikritik secara terbuka, pertama sekali kita mesti mengetahui apa yang diartikan dengan pemimpin itu sendiri. Pemimpin sekarang ni dalam konteks kita negara di Malaysia ini, pemimpin ada kata agung satu, dan ada satu lagi kata Perdana Menteri. Dia merujuk kepada sesiapa yang memiliki kuasa yang kita katakan bukan eksekutif tetapi mengurus ataupun mentadbir sesebuah negara, di mana beliau berhak untuk melakukan perubahan ataupun berhak untuk mengubah dasar dan sebagainya. Itu yang dikategorikan sebagai pemimpin. Bahkan kalau lebih khusus lagi, mungkin disebut sebagai perlembagaan itu sebenarnya merupakan pemimpin, kerana kita semua sepatutnya mengikuti perlembagaan yang sedia ada. Okey, adapun bila saya menyebut tentang yang berbahagia ataupun Al-Fadhil Tuan Guru Bin Abdul Aziz, bukan dalam soal mengkritik yang dituruti, yang disusuli dengan cercaan sehingga menjatuhkan kredibiliti beliau. Saya memberi pandangan kerana dijelaskan secara terbuka tentang isu solat hajat, penghantaran 40 orang secara terbuka, dan tujuan ada unsur-unsur kritikan kepada pemerintah yang sedia ada. Maka saya menjawab isu tersebut, bukan bertujuan untuk mengkritik dan menjatuhkan kredibiliti. Adapun apa yang disebut oleh Al-Fadhil Datuk sebentar tadi tentang ghibah, saya rasakan pembujahan yang menyatakan Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah menyebut tentang perawi-perawi hadis fasik dan sebagainya, itu dalam bab Al-Jarh wa Ta'dil. Yang saya rasa Tuan Moderator boleh mengetahui tentang hal dan isu ini. Al-Jarh wa Ta'dil iaitu kritikan-kritikan satu ilmu khusus dalam bidang hadis untuk menilai kredibiliti ataupun status setiap perawi-perawi hadis. Berbeza dengan kritikan terhadap pemerintah, kita perlu himpun keseluruhan hadis-hadis Nabi SAW yang datang. Ada kritikan-kritikan yang dilakukan secara langsung, dan ada kritikan-kritikan yang diminta agar dinasihati secara tertutup.
kritikan secara langsung ini disalah tafsirkan bagi pandangan sebagian pihak, di mana mereka melihat kritikan-kritikan langsung ini kita bebas mengkritik di mana-mana. Sedangkan dalam sejarah, dalam nas-nas hadis, dalam athar para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka mengkritik secara langsung di hadapan. Pembetulan dilakukan secara langsung di hadapan. Bertepatan dengan hadis Nabi SAW, kalimatul haq 'inda sultanil jair, perkataan benar di sisi pemerintah yang zalim. Di mana kata para ulama, perkataan 'inda di sisi yang tadil amam, yang memperuntukkan berhadapan secara langsung. Kerana itu, segala kemampuan kita, sekiranya kita mampu menegur pemerintah di hadapan kita, berhadapan dengan dia, kata kepada dia, maka itu adalah yang terbaik dan dituntut di dalam syariat. Wallahu a'lam. Terima kasih. Amno sama ataupun tidak dengan manhaj Rasulullah SAW. Soal persamaan manhaj, daripada awal kita bercakap tentang sistem demokrasi itu sendiri, sama ataupun tidak dengan manhaj Nabi SAW. Demokrasi dipersetujui oleh pelbagai pihak. Jadi bila kita bercakap tentang dasar itu sendiri, dasar itu sudah bercanggah. Walau bagaimanapun keberadaan kita di dalam sistem ini menuntut untuk kita memaksimumkan apa yang kita boleh ketengahkan tentang Islam dan meminimalkan sesuatu yang bercanggah dengan Islam. Bukan meredai dan duduk dan bersolok pula dengan sistem dan manhaj yang sedia ada. Ini adalah sikap yang perlu kita ketengahkan, tuan-tuan dan puan sekalian. Yang ketiga, tentang kias politik, package ulil amri. Saya nak bercakap tentang package ulil amri. Apabila Nabi SAW dalam hadis Irbad bin Sariyah, kata Nabi, usikum bitaqwallah wa sam'u wa ta'ah wa in 'abdan habsyiyya. Aku wasiatkan kepada kamu agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kamu mendengar dan taat walaupun yang memerintah kamu itu hamba abdi, abdan habsyiyya, hamba abdi yang berkulit hitam, hamba yang berkulit hitam. Kalau nak dilihat package asal yang ditentukan untuk menjadi ulil amr, mesti orang yang merdeka, bukan hamba. Jadi hadis ini secara jelas dijelaskan antara tokoh yang menjelaskan hadis ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, antara beliau menyebut perkataan tentang abdan habsyiyah, hamba yang habsyi ini, bahawasanya naiknya sesuatu pemimpin dari masa ke semasa, yang mana perlu kita memberi pengiktirafan walaupun pemimpin tersebut tidak cukup syarat-syaratnya. Kalau kita tidak menginginkan pemimpin tersebut berada di peringkat tersebut ataupun di mana-mana tempat, di mana-mana kedudukan, maka jatuhkanlah dia dengan cara yang prosedurnya, cara pilihan raya yang sedia ada. Lakukan pilihan raya, masuk dalam pilihan raya dan sebagainya, maka jatuhkan dia. Bukan dengan cara memaki hamun, mengkritik, menggelar. Saya belum bukanlah saya nak jawab soalan yang diajukan kepada Tan Sri sebentar tadi. Soalan isu menggelar. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, tuan-tuan dan puan sekalian, wala tanabazu bil alqab. Jangan kamu menggelar antara satu dengan yang lain. Kalau gelaran tersebut tidak diredai oleh orang yang digelar, maka kita termasuk di dalam ayat tersebut. Kalau sekiranya gelaran tersebut diredai, contoh kalau kita masih kecil, orang gelar, dia ni mangkuk ayun kata contoh, dia redha orang gelar di mangkuk ayun, maka gelaran itu tidak menjadi masalah. Tetapi masalah gelaran pada hari ini yang dilabelkan sudah tentu tidak diredai. Contoh ulama ataupun ilmuwan yang menyertai UMNO katakan, dia gelar ulama upahan. Jadi gelaran-gelaran seperti ini subhanallah datang daripada manusia yang seiman dengan kita, yang seakidah dengan kita. Apabila mereka bercakap tentang politik, mereka bercakap dengan penuh kepentingan. Jadi bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.